Alhamdulillah, kita dah sampai ke tajuk statistik. Statistik ni pentinglah untuk kita mengumpul data dan juga maklumat-maklumat untuk kita jadikan sebagai rujukan. Sebenarnya kita tengok bagaimana kita nak mengisi data dalam selang kelas. Kita ada had bawah. Had bawah ialah nilai terkecil selang kelas. Kita ada had atas, iaitu nilai terbesar dalam selang kelas. Sempadan bawah adalah hasil tambah had atas selang kelas sebelumnya tambah had bawah selang kelas itu. Hasil tambah itu kita bahagikan dengan 2. Okey. Sempadan atas pula, had atas selang kelas itu tambah had bawah selang kelas berikutnya bahagi juga 2. Sebenarnya saiz selang kelas. Saiz selang kelas kalau kita nak tahu, kira daripada sempadan atas tolak sempadan bawah. Titik tengah. Titik tengah, had bawah tambah had atas bahagi 2. Kelas mode. Kelas mode adalah selang kelas dengan kekerapan tertinggi. Purata atau min, jumlah. Okey, titik tengah darab kekerapan bahagi jumlah kegerapan. Histogram ialah perwakilan secara graf untuk data dalam jadual kekerapan dengan menggunakan palang untuk mewakili kekerapan bagi setiap selang kelas. Okay. Paksi mencancang tu yang tegak tu. Suatu histogram ditandakan dengan kekerapan. Yang tegak tu kekerapan. Paksi mengufuk biasanya ditandakan dengan sempadan atas. Raja di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan 24 orang murid dalam satu program membaca. Jumlah semua sekali adalah 24 orang murid. Okey, ini dia punya data mentah dia. Okey, berdasarkan data pada raja di atas, lengkapkan jadual. Okey, kalau kita tengok, kita nak isi selang kelas dulu. Macam mana kita nak isi selang kelas? Sekarang kita ada 22. Okey, sekarang kita dah ada 22 hingga 26, 27 hingga 31. Jadi dia punya selang kelas tu macam mana? Okey, kalau saya senang je, saya buat macam ni je. 22, 26, 27, 31, 26, 27, 31 sini 32. 27 ke 31. Macam mana kita nak buat selang kelasnya? Kalau saya kira dengan jari je. 27, 28, 29, 30, 31. Kalau ini 32, 33, 34, 35, 36. Ini 36. Mana selang kelas dia 5. Okey, 36 kita letak sini 37. Hingga 37, 37, 38, 39, 40, 41. Okey, selesai selang kelas. Sempadan bawah, sempadan atas. Hasil tambah, okey. Kalau saya tak mulakan dengan sempadan bawah dulu. Saya lebih suka mula daripada sempadan atas sebab kita ada data 26 dengan 27 ni. Kalau kita tengok 26 dengan 27 ni, kita dapat dia punya sempadan atas untuk selang kelas yang pertama. Jadi saya akan campurkan 26 campur 27, kita bahagi hasil je, kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat 26.5. Okey, kalau kita tengok 26 ke 27 ni, tengah-tengah dia sempadan atas dia adalah 26.5, maknanya 0.5 kan. Jadi di sini kita tolak 0.5. 22 tolak 0.5, kita akan dapat 21.5. Maknanya sempadan bawah dia adalah 21.5. Okey, ini dah mudah dah. Kita isi sempadan atas dulu. Saya suka isi sempadan atas.
31 campur 32 bahagi 2. Okey, 31.5. Tapi kalau kita tengok, kita dah boleh isi dah. 26.5, 31.5. Tak payah kira pun kita boleh buat. Nak isi sini, yang sini kita ambil sempadan atas ni je, turunkan je bawah. Jadi di sini 26.5, kita ada 31.5. Sempadan bawah lengkap, ya, sempadan atas pun lengkap. Sebenarnya kita nak isi kekerapan. Biasanya kalau ini kita isi dalam bentuk gundalan untuk lebih mudah dan tak tertinggal. Okey, kita kira 35. Okey, tengok 35 berada di sini. Kita tandakan gundalan 1. Okey, 22 berada di sini. Potong. 24 berada di sini juga. 44 di sini. 41 di sini. Okey, 31 di sini. 35 di sini. 34 di sini. Okey, daripada gundalan tu kita boleh isi dia punya kekerapan. Kita ada sini 5 campur 2, kita ada 7. Sini 5 campur 1 ada 6. Sini ada 4. Sini ada 2. Sini ada 1. Selesai. Untuk kita dapatkan, kita penuhkan ruangan kekerapan. Seterusnya titik tengah. Untuk mendapatkan titik tengah, okey, hasil tambah had bawah campur had atas bahagi 2. 27 campur 31 bahagi 2. 29. 32 campur 36 bahagi 2. 34. Nyatakan kelas mode. Selang kelas yang kekerapan tertinggi. Jadi kita kena rujuk pada kekerapan ni. Selang kelas untuk kelas mode adalah 27 hingga 31. Hitung min anggaran bagi bilangan buku yang dibaca oleh seorang murid. Kekerapan, jumlah kekerapan kita dah tahu dah. Jumlah kekerapan kita dah tahu ada berapa orang murid? 24. Yang ini jumlah kekerapan kali titik tengah ni yang kita kena kira berdasarkan ini. Maksudnya 4 kali 24 campur 7 kali 29 campur 1 per 1. Okey? Kita buat. 4 kali 24 tambah 7 kali 29 tambah 796 bahagi 24. Seterusnya jawapannya adalah 33.17. Seterusnya dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 buku pada paksi mengufuk. 2 cm kepada 5 buku pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada paksi mencancang. Lukis satu histogram bagi data tersebut. Ini biasanya paksi Y. Yang ini adalah paksi X. Ini kita graf kita. Jadi ini paksi Y, ini paksi X. Kosong berada di sini. Kosong. Pada paksi Y kita ada kekerapan.
Kekerapan. Yang ini tadi kita tengok dalam slide, dia ada tulis sempadan. Sempadan atas atau bawah. Boleh. Okey, kita tengok pada skala 2 cm, maksudnya tinggi ni kotak dia tu. Macam ni. Tu 2 cm. Kalau kita tengok pada paksi mencacang Y 2 cm kepada satu murid. Jadi kena lukis, tandakan satu kekerapan dia 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ini sempadan atas dan sempadan atau sempadan bawah. Kita mulai dari kosong. Juga 2 cm mewakili kepada 5 buku. 2 cm mewakili 5 buku. Jadi daripada rajah kita mula dengan satu di sini. Kita ambil. Okey, nampak situ. Kita ambil di sini. 21.5. Sini 26.5. 31.5. 36.5, 41.5 dan juga 46.5. Terakhir sekali di sini 51.5. Kekerapan kalau kita tengok yang pertama daripada sempadan bawah dalam selang kelas 22 hingga 26 kita ada 4. Jadi di sini kita cari di mana kedudukan nombor kekerapan 4. Lukis. Okey, yang kedua kita ada kekerapan 7 pada selang kelas 27 hingga 31. Maknanya dia di sini. Kita ada 6. Seterusnya 4, 2 dan juga yang terakhir 1. Okey, selesai. Berdasarkan histogram yang dilukis, nyatakan bilangan murid yang membaca kurang daripada 32 buku. Jadi kita kena tengok histogram lagi dulu. Okey. Kita kena rujuk buku itu berada di sempadan ni, yang bawah ni, pada paksi X ini. Ya. Kurang daripada 32, sekarang ni 31. Okey, daripada sini, maknanya kita kena cari bilangannya daripada 31 ni ke bawah. Kurang. Di sini kita ada 4, di sini kita ada 7. Boleh? Jadi untuk ini sama dengan 4 tambah 7 bilangan muridnya, kita ada 11 orang murid yang membaca buku kurang daripada 32 buah buku. Jadi harapan saya agar pelajar-pelajar dapat buat soalan ni, harapnya boleh skor 12 markah. Okey, soalan ni tak susah. Cuma dia perlukan jalan kerja yang agak panjang, satu persatu, kira satu persatu. Dan biasanya pelajar-pelajar untuk soalan ni memang skor. Sebab dia mudah, lebih mudah. Pelajar-pelajar untuk soalan ni memang skor. Untuk menjawab soalan garis lurus, kita perlu tahu apa itu yang dimasukkan kecurunan, macam mana nak cari kecurunan. Apa itu pintasan, macam mana kita nak cari pintasan. Apakah itu persamaan garis lurus, macam mana kita nak buat persamaan garis lurus. Garis lari yang macam mana.
Apa persamaan garis lari dengan persamaan garis lurus? Okey, kita tengok satu persatu. Saya akan bina satu garis yang mempunyai kecerunan. Ini titik A, ini titik B. Okey, kecerunan adalah nisbah jarak mencacang per jarak mengufuk. Dari titik B ini ke bawah, kita panggil dia sebagai jarak mencancang, dan jarak ini pula, di sini mesti 90 darjah, kita panggil dia sebagai jarak mengufuk. Katakan kita ada satu satah cantisan. Macam ni. Okey. Ini ada Y, ini ada X. Saya ada satu garis. Macam ni. Selari dengan paksi X. Di sini kecerunan boleh juga kita labelkan sebagai M sama dengan kosong. Okey, kalau kita ada satu pula garis macam ni, selari dengan paksi Y. Satu garis selari dengan paksi Y. Yang ini kecerunan dia infinity. Jika diberi koordinat, maka formula untuk mencari kecerunan M. Sekarang saya akan simbolkan kecerunan itu sebagai M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, kita ada dua koordinat di sini. Kita ada koordinat K, kita ada koordinat L. Kalau saya lebih suka susun macam ini. Senang nak tengok. Kita buat L dulu. Koordinat L kita ada 1, 2. Okey. Koordinat K kita ada 5, 4. Okey. Berdasarkan formula kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Yang baris ini adalah pada paksi X. Yang di sini adalah paksi Y. Cikgu, mana satu Y1, mana satu Y2? Mana satu X1, mana satu X2? Mana-mana pun boleh pilih. Dengan syarat kalau L ini 1, 1 lah. Kalau K ini 2, 2 lah. Ya, kalau saya suka tolak je. Atas tolak bawah, atas tolak bawah. Macam tu. Okey. Boleh? Kita tengok ni. Ini kita tutup. Kita tutup. Tutup yang tu. Tak payah tengok yang itu. Kita terus tolakkan. Kita mula dengan Y, jangan yang X. Sebab di atasnya Y. Okey. 2 tolak 4. Per atas 2 tolak 4. Yang X pun 1 tolak 5. Boleh, jangan kamu buat 2 tolak 4, lepas tu yang ini 5 tolak 1. Tak boleh. Kalau atas tolak bawah, yang ini juga atas tolak bawah. Ya, kalau kamu nak lain, 4 tolak 2, 5 tolak 1. Okey, buat macam tu ya. Okey, kita akan dapat kecerunan dia. 2 tolak 4, kita dapat negatif 2. Per dengan 1 tolak 5, kita dapat negatif 4. Ni kita boleh kecilkan 2 kali 1, 2 kali 2. Okey, negatif, potong negatif, kita akan dapat kecerunan dia 1/2. Pintasan adalah di mana apabila ada satu garis lurus memintas, memintas sama ada pada paksi Y. Contohnya yang ini, dia pintas pada paksi Y, dan juga
memintas pada paksi X. Okey. Jika pintasan itu berlaku pada paksi Y, maka nilai X-nya adalah kosong. Koordinat, maknanya koordinat di sinilah. Koordinat di sini adalah X0, Y2. Gitu. Kalau dia memintas pada paksi X, koordinat di sini adalah X3, Y0. Itu maksudnya pintasan. Kita teruskan dengan persamaan garis lurus. Kita kena tahu dulu bentuk persamaan garis lurus tu macam mana. Okey. Ini dia. Y sama dengan MX campur C. Ini bentuk arm dia. Ya, itu bentuk arm dia. Okay, saya terangkan. Y, X tu koordinat lah. Koordinat bagi titik. Bagi mana-mana titik dalam garis lurus tu akan memenuhi persamaan ini. Okey, M. Saya dah terangkan tadi. M tu apa? Ini adalah untuk kecerunan. C. Cikgu, C tu apa? Kita tengok tadi kan pintasan kan? C adalah pintasan pada paksi Y. Cari persamaan garis lurus bagi garis inilah. Kita ada titik K 48, titik L 12. Okey, pertama sekali nak cari apa? Kecerunan. Kita cari M, nilai M itu, kecerunan dia. M sama juga dengan formula yang mula-mula tadi, Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Saya cakap tadi nak senang, kita tulis. Kita tulis koordinatnya dekat-dekat. K dia berapa? 4, 8. L dia berapa? 1, 2. Yang ini X, ini baris Y. Jadi senang kita nak tulis. Atas tolak bawah aja. M sama dengan atas pada paksi Y ni 8 tolak 2 per 4 tolak 1 baris yang ini. Sama juga dengan 8 tolak 2 6 per 4 tolak 1 4 tolak 1 3. Kita boleh potong 3 kali 1, 3 kali 2, 6. Jadi nilai M sama juga dengan 2. Okay. Nanti kita boleh masuklah. 2 ni masuk sini. Gantikan nilai M yang ada kat sini. 1 dah dapat dah. Ni nak cari C pula. Pintasan pada paksi Y. Maksudnya bila kita sambung garis lurus tu, kat mana dia memotong pada paksi Y? Macam mana nak cari? Kita tengok pergi sini sikit. Pertama sekali, kita balik garis sini. Okey. Kita cari dulu. Ambil satu koordinat. Pilih mana nak? L ke K? Ambil L pun boleh. Kita ambil L. Satu je koordinat. 1, 2. Di mana ini X, ini Y. Okey. Kita tulis balik persamaannya ini. Y sama juga dengan M. Kita dah tahu tadi. Nilai M ada 2 adalah 2X campur C. Di situ. Sebab kita nak cari C. Kita gantikan. Kita ambil satu titik. Iaitu titik L. Kita gantikan X sama dengan 1. Dekat sini X ni kita gantikan dengan 1. Y ini kita gantikan dengan 2. Okey. Kita masukkan terus. 2 untuk menggantikan Y sama dengan 2 X kita gantikan dengan 1 campur C. 2 sama dengan 2 campur C.
Ini positif, pindah sini. 2 tolak 2 sama dengan C. Maka kosong sama dengan C. Cikgu, C dia kosong cikgu. Macam mana persamaannya? Kalau C kosong, jadi kita tahulah. Maksudnya garis lurus ni, bila garis sampai kat sini, dia pintas ni kat situ. Sebab nilai pintasan pada paksi Y itu kosong. Senang je. Jadi persamaan garis lurusnya adalah Y sama juga dengan 2X. 2X. C tak ada, biarkan saja. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 2X. Okay, kita baca soalan. Raja di bawah menunjukkan segi empat selari JK, LM pada satah catisan, JM selari dengan paksi X. Ini JM selari dengan paksi X. Persamaan garis lurus bagi JK ialah Y sama dengan 2X campur 13. Kita tulis persamaan garis lurus JK ini, kita tulis di sini bagi nampak. Senang nanti. Y sama dengan 2X campur 13. Itu persamaan garis lurus JK itu. Okey. Jadi soalan yang pertama atau soalan A. Nyatakan pintasan Y bagi garis lurus JK. Tahu tak? Sebenarnya tak payah kira pun. Kalau kita ada persamaan Y sama juga dengan 2X campur 13. 13 ni apa? 13 ni C kan? C tu apa? C adalah pintasan pada paksi Y. Jadi kita tahu 13 itu adalah pintasan Y. Maka dengan serta-merta tanpa kira kita dah tahu jawapannya di mana. Pintasan Y sama juga dengan 13. Okey, kita teruskan. Nyatakan persamaan bagi garis lurus KL. KL. Kita tengok selari. Selari dengan paksi X. Kalau selari, nilai M dia sama juga dengan kosong. Apabila selari dengan paksi X. Okey, selesai. Jadi macam mana kita nak buat persamaan garis lurus bagi KL? KL. Okey. Y sama juga dengan MX campur C. Apabila M ini kita gantikan dengan kosong, ini akan hilang, tak ada. C. C dia kat mana? C nak ke mana? Okey. Bila ini hilang, Y sama juga. Bila kita ganti M dengan kosong, kosong kali X jadi kosong, hilang. Jadi kita akan dapat Y sama dengan C. C adalah pintasan pada paksi Y. Kita tengok kita ada koordinat 6, 9. Bila dari K pergi ke L ini, dilalu pintasan pada Y. Ini adalah koordinat bagi X. Ini adalah koordinat bagi Y. Maka pada pintasan pada paksi X, Y sama dengan 9. Persamaan bagi garis lurus KL adalah Y sama dengan 9. Selesai. Cari persamaan garis lurus bagi LM. LM. LM selari dengan JK. Kita ada kecerunan dia sama. Kalau kita tengok sini persamaan 2X. Kecerunannya adalah 2. M sama dengan 2 bagi garis lurus LM tersebut. Okey, jadi kita selesaikan. Okey, kita ada M sama juga dengan 2. Persamaan garis lurus kita tahu Y sama juga dengan MX campur C. Ambil satu koordinat yang ada pada garis lurus ini. Kita ada titik L di mana koordinatnya adalah 6, 9. L kita ada 6, 9. Di mana X sama juga dengan 6. Y sama juga dengan 9. Kita gantikan dengan masukkan nilai-nilai X dan Y dalam persamaan ini. Y sama juga dengan 9. M 2. X 6 campur C. 9 sama juga 6 kali 2, 12 campur C. Nah sini 9 tolak 12 sama juga dengan C. Jadi 9 tolak 12 berapa?
3. Negatif 3 sama juga dengan C. Okey. Kita gantikan, masuk balik dalam persamaan. Y sama juga dengan 2X tolak 3. Maka ini adalah persamaan bagi garis lurus LM. Tulis. Persamaan garis lurus LM sama juga Y sama dengan 2X tolak 3. Boleh? Boleh? Sudut dongak dan sudut tunduk. Yang pertama, kita tengok sudut dongakan. Apakah yang dimaksudkan dengan sudut dongakan? Sudut antara garis mengufuk yang melalui mata pemerhati dengan garis lurus yang menyambungkan mata pemerhati dengan objek yang lebih tinggi daripadanya. Biasanya kalau kita nak tengok, kita dongak tu mesti objek kita lebih tinggi daripada mata kita. Baiklah. Garis putus-putus ini kita namakan dia sebagai garis ufuk. Kita tengok B dari A. B dari A. Sudut di sini kita namakan dia sebagai sudut dongak. Okey, kita tengok B dari A, sudut di sini adalah sudut dongak. Garis putus-putus ini adalah garis ufuk. Sudut tunduk pula, kita tengok sudut antara garis mengufuk yang melalui mata pemerhati dengan garis lurus yang menyambungkan mata pemerhati dengan objek yang lebih rendah daripadanya. Kalau kita tengok ke bawah tu, maknanya kita tunduk. Maknanya objek tu lebih rendah daripada garis ufuk. Sudut tunduk. Yang garis putus-putus ni, garis ufuk juga. Okey. Di sini kita letak titik A. Di sini kita letak titik B. Mata kita letak kat mana? Mata kita di sini. Ni mata kita. Okey, kita tengok B di bawah, sudut tunduk. Di sinilah dia, sudut dia. Sudut tunduk. Katakan saya ada satu titik di sini ke bawah. Okey. Ada satu tiang sini. Ini adalah garis ufuk. Macam tu. Okey, kita ada titik A, kita ada titik B. Ini theta. Dia bagi tahu sudut tunduk A dari B ialah theta. Betul ke salah? Salah. Dia mesti sudut tunduk mesti daripada garis ufuk. Di sini adalah sudut tunduk yang sebenar. Theta 1 saya labelkan. Ya, ni. Pelajar yang sering salah kat sini, dia ambil terus nilai di sini theta ini sebagai sudut tunduk. Padahal sudut tunduk yang sebenar adalah mesti daripada garis ufuk. Boleh? Itu kesilapan yang perlu dibetulkan. Seterusnya saya akan jelaskan hubung kait antara sudut dongak dan sudut tunduk. Ya, hubung kait antara sudut dongak dan sudut tunduk. Di mana sudut dongak dan sudut tunduk yang sepadan adalah sama. Maksud dia apa? Okey. Saya buat satu garis. Di sini ya. Satu garis.
Okey, ini saya labelkan sebagai A, ini saya labelkan sebagai B. Okey, saya buat di sini satu garis ufuk macam ini. Ini garis ufuknya. Maka sudut di sini sudut apa? Ini mesti sudut dongak. Saya labelkan sebagai theta kat sini. Theta. Maknanya didongak tengok A dari B. Kalau saya buat lagi satu garis selari di sini, selari dengan garis ufuk tu, garis yang selari, macam pernah tengok kan? Macam pernah tengok. Sama tak? Mesti sama. Bila selari, ini adalah garis ufuk, maka kita tahu sini juga nilainya sama. Ya, sini juga nilainya sama, maknanya sepadan. Hafal dah semua? So, ka, tua. Segitiganya, segitiga bersudut tepat di sini, sudut tepat. Kita katakan, kita labelkan sini sebagai theta. Bertentangan dengan theta, sisinya kita bagi nama O, opposite. Di sebelah bawah ini adjacent. Yang ini kita bagi kepada hypotenuse. Ini ulang semula untuk ulang kaji kita bersama. Sin theta sama dengan opposite per hypotenuse. Cos theta sama dengan adjacent A per hypotenuse. Okey, ingat lagi. Dan tangent theta sama dengan O, opposite per adjacent. Ini sebagai ulang kaji semula. Pada rajah di atas, EF ialah sebatang tiang tegak. Ini tiang. Sudut dongakkan titik E dari G ialah 38 darjah. Jadi kalau kita tengok dalam rajah ini, dia beri jarak GF sebagai 30 meter dan sudut dongakkan titik E dari G. Sudut di sini. Saya lukis sudut yang diberikan. Okey, sudut dongak di sini. Betul tak sini sudut dongak? Betul, sebab ini adalah garis ufuk. GF adalah garis ufuk, di sini adalah 38 darjah. Soalannya cari tinggi tiang dalam meter. Ini dah memang meter. Dia nak tinggi yang ini. Berapa tinggi dia? Boleh, sudut di sini. Inilah ilmu trigonometri yang perlu kita aplikasikan. Okey, di sini yang kita cari, kalau sini sudutnya, sini dah adalah opposite. Di sini adalah sudut bersebelahan ataupun adjacent. Nak guna cos ke? Nak guna sin ke? Nak guna tangent ke? Pilih. Tak boleh pilih. Memang kena guna tangent sebab kita ada O dengan A. Okey? Tangent theta sama dengan O opposite per A adjacent. Okey, tinggi tiang adalah EF. Kita pindahkan ini ke sini untuk memudahkan pengiraan. Okey. EF adalah tinggi tiang per GF adalah adjacent, yang ini sama juga dengan tangent. Theta kita adalah 38 darjah. Kita gantikan. EF yang kita nak cari sama juga dengan per dengan GF. GF. Okey. 30 meter sama juga dengan tangent 38 darjah. Okey, ini naik ke sini. EF sama dengan 30 darab dengan tangent 38 darjah. Cikgu, ni nak buat macam mana cikgu? Kita kira lah. Ambil kalkulator, kita kira.
Okey, tangen 38. 30 darab tangen 38 dapat berapa? 38. Okey, itu nilai dia. 0.7813. Ambil kepada 4 titik perpuluhan di situ. Darabkan dengan 30. Kita akan dapat 23.4. Termudarkan 4 meter. Mana? Ada ke jawapannya? Cuba tengok 23.44. Ni. Maka 1 markah dalam tangan. Boleh? Boleh? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini selamat berjumpa kembali. Ungkapan dan juga persamaan kuadratik. Baiklah, ini adalah bentuk am bagi ungkapan kuadratik. Di mana AX kuasa 2 campur BX campur C. A, B, C pemalar. A ni, nilai A ini tak boleh sama dengan kosong. Maknanya kalau kosong nanti dia jadi kosong lah. Okey. Dengan X ialah pemboleh ubah. X ini adalah pemboleh ubah. Nilai mempunyai satu pemboleh ubah dengan kuasa tertingginya adalah 2. Maknanya pemboleh ubah ni X ini dia punya kuasa dia adalah 2 paling tinggi. Itu kuadratik. Okey. Hasil darab dua ungkapan linear yang mempunyai pemboleh ubah yang sama akan membentuk satu ungkapan kuadratik. Kita ada 2 perkara yang kita belajar bentuk am ini. Yang pertama adalah ungkapan kuadratik. Saya akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan ungkapan kuadratik itu. Apa dia persamaan kuadratik? Beza dia tak jauh, tak banyak beza. Kita ada tanda sama dengan. Nama lagi persamaan. Persamaan maksudnya sama dengan. Sama dengan kosong ni yang membezakannya. Tapi untuk mendapatkan punca persamaan kuadratik, kena tahu dulu macam mana nak faktorkan ungkapan kuadratik. AX kuasa 2 campur 5X campur 2. Yang jadi masalah di sini adalah kalau kita tengok nilai A itu adalah 2, B 5, C 2. Yang ini A, yang ini B dan yang ini C. Okey. Saya namakan dia sebagai aktor B. Macam ni ejaannya. Aktor B. AC ter B. AC maksudnya A darab C. A darab C. Lepas tu yang bawah B. Kita tengok A. Nilai A adalah 2. Nilai C adalah 2. 2 darab 2 sama dengan 4. Itu dia. Okey, nilai B adalah 5. Okey, 5. Kemudian, kita tengok balik pada A darab C ni, 4 ini, apa faktor bagi 4? Kita ada 1 kali 4, 4. 2 kali 2, 4. Kita tengok 1 kali 4, 4. 2 kali 2, 4. Ada 2 faktor di sini. Kita ada 1 kali 4 dan 2 kali 2. Yang mana ada kaitan dengan 5? 2 campur 2, 4. 2 tolak 2, kosong. Tak ada langsung. 4 dengan 1. 1 campur 4, 5. Maknanya 1 campur 4 dapat 5. Macam mana kita nak gunakan itu? Kita ada 1 dengan 4 kat situ. Okey. Kita tulis semula. Yang bahagian ini. 2x kuasa 2. 2x kuasa 2. 2 bahagian. Okey. Di bawah ni kita nak letak apa? Kita dah dapat faktor yang pertama tadi adalah 1x. Ini untuk nilai di B. B ni kita ada 5x. Jadi 1x campur 4x. Macam tu.
1x positif campur 4x positif. Kita akan dapat 5x nilai di B itu. Jadi kita letak kat sini 1x positif, kita ada 4x. Macam tu. Lepas tu buat apa? Kita potong ini, potong. 2 kali 1 2, macam pecahan biasa. 2 kali 2 4. X potong, potongnya ni. Ambil 2 X 1 positif tambah 1. Ni tinggal X bawah 2 positif. Inilah hasil pemfaktoran menggunakan kaedah aktor B. Kita tahu untuk selesaikan masalah ini 3 step atau 3 langkah. Yang pertama, kita kena tukar. Kalau kita tengok bentuk ni, lepas tanda persamaan tu tak ada kosong. Jadi kita kena tukar bentuk dulu. Menggunakan pemfaktoran, selesaikan persamaan kuadratik. Dah bagi tahu dah pemfaktoran. Jadi yang kedua, kita kena faktorkan. Dan yang ketiga, baru kita perlu dapatkan punca persamaan kuadratik. Okey, kalau kita tengok X ini dalam kurungan, maknanya X darab yang ini 2X, X darab 5. Rasanya tak ada masalah. Saya tulis di sini ya. Sama X 2X tambah 5 sama dengan 3. Okey, kita darab. Kita dapat 2X kuasa 2, X darab 2X, 2X kuasa 2 campur 5X sama dengan 3. Kalau kita tengok lepas tanda sama dengan ini 3, kita kena pindah 3 masuk kiri. Ini 2x kuasa 2, 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 3 sama dengan kosong. Ini dah jadi bentuk am untuk persamaan kuadratik. Dari sini kita kena faktorkan. Kita buat aktor B. A, C, D. Okey. AC, A darab C. Kita kena tahu ini apa, ini apa, ini apa. A adalah 2, C 3. 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, B kita ada 5. Okey, faktor bagi 6 1 kali 6, kita ada lagi 2 kali 3, 6. Okey, kita tengok antara kedua-dua faktor ini, antara 1 kali 6 dengan 2 kali 3, mana yang lebih dekat dengan 5? 2 campur 3 boleh jadi 5 juga. 6 tolak 1 pun boleh jadi 5 juga. Okey, 1 dengan 6. 6 tolak 1 sama dengan 5. Jadi sini negatif. Kita jadikan sini negatif 1, yang lagi 1 positif 6. Okey, kita buat. Kita ambil yang ini semua ni, kita letak di bahagian atas. Dia akan jadi 2x kuasa 2 per dengan negatif 1x. Okey. Yang kedua adalah 6, di mana 2x kuasa 2 per 6x. Jadi pemfaktorannya kita akan dapat hasil 2x tolak 1, yang lagi 1 x tambah 3. Itu hasilnya, sama dengan 0. Macam mana kita nak cari punca dia? Kita buat satu persatu. 2x tolak 1 sama dengan 0. Untuk punca yang pertama,
X tambah 3 sama dengan 0 untuk punca yang kedua. Okey, 2X sama dengan 1. X sama dengan 1/2. Ini punca yang pertama. Kita ada X tambah 3, bila pindah sini, dia akan jadi negatif 3. Ini adalah punca yang kedua. Jadi, untuk langkah-langkah ini, kita boleh dapat 4 markah. InsyaAllah, saya harap dari pelajar boleh buat.